atas gangguan teknikal. Boleh hubungi pada yang tertera sebelum siaran ini bermula. Ini barulah real. Assalamualaikum dan selamat sejahtera dan selamat kembali dalam segmen Sembang Tendang di mana kami di Sembang Tendang akan membincangkan topik-topik yang menarik dan juga mengupas segala isu dan juga perkara yang berkaitan dengan budaya bola sepak sama ada di dalam negara dan juga di luar negara. Okey, seperti biasa kami bertiga sebagai speaker anda pada hari ini iaitu aku Iqmal and then Amar ataupun Amar Stone dan juga Ciwang Blackman. Okey? Okay, Amar, Ciwang? Boleh. Ni? Sihat Alhamdulillah. Allah bagus. Sihat. Okey. Oh, itu dia. Panel. Oh ni kita ni Ayub Sigak. Ini Amir. Guna laptop orang Oh Amir ada Ayub tu. Aku punya skrin. Okay, Iqmal boleh Okay. perkenalkan kita punya panel? Okey, sekejap. Sebelum aku beritahu topik kita hari ni aku nak memperkenalkan dua orang panel kita hari ni iaitu Ayub dan juga Amir. Okey Ayub, Amir boleh perkenalkan diri masing-masing. Siapa dulu? Ayub. Aku Ayub dulu. Okey. Okay. Nama aku Muhaimin bin Muhammad Azri. 20. Tak payah bagi tahu umur. Boleh lagi. Boleh, tak ada masalah. Kita sama-sama je, sama-sama umur yang risau. Okay, Sebaya, Sebaya semua. 21 2021. Sekarang Guna go. bersabar tengah belajar. Kita belajar. Okey. Okey, orang lagi? Okay. Saya Amir. Saya semua tak boleh tahu juga. Biasa pada Malu. Karawang, Selangor ya. Terus Karawang. Jadi. Okey, ya. Okey, sebelum tu aku dapat info daripada Ciwang yang korang ni suka main Football Manager, betul kan? Betul. Betul. Okey, selalunya kalau bagi aku orang yang main Football Manager ni dia tahu tentang selok-belok seorang pemain, macam dari segi ability dia behavior player tu, performance player dan lagi pula player yang sedang meningkat naik ni kan. And then dia orang ni juga tahu player-player yang mungkin kita tak kenal langsung tapi mereka ni kenal player. So bagi aku itu adalah salah satu kebaikan dan keseronokan memainkan Football Manager ni. And then sebab itulah kami Sembang Tendang ni menjemput diorang as our panel to discover a little bit about the Wonderkid. Speaking of apa ni. Wow. Nice. Wow. Okey. Okey, topik kita pada hari ini adalah perbincangan tentang perihal Wonderkid. Okey. Okey, sebelum kita teruskan kepada soalan, aku just nak highlight sikit je Amar, Ciwang. Wonderkid ni apa? Okey, Wonderkid ni kita boleh classifykan dia as a player yang mempunyai macam high potential ability ataupun dalam bahasa Melayunya kemampuan berpotensi tinggi. Di mana umur dia orang ni tak boleh melebihi 21 tahun. Kalau lebih 21 tahun tu tak kira Wonderkid. And then aku nak highlightkan sikit tentang Golden Boy Award ni ataupun anugerah Golden Boy. Okey. Di mana anugerah ini dia diberikan kepada player muda yang berumur tidak melebihi 21 tahun. Okay, as we know, anugerah ini diperkenalkan pada tahun 2003 by Italian Sport newspaper iaitu Tuttosport. And then selepas itu dia diikuti oleh newspaper dari negara lain macam Bild, Jerman punya, and then The Times UK. And then lepas tu baru diikuti oleh newspaper dari negara lain. Okay. So, Iqmal nak tanya sikit, siapa antara pemain yang pernah dapat award tu? Ni aku pun nak masuk ni Boleh masuk. Aku nak beritahu. Aku nak cakap dulu. Jangan lupa Balotelli. Aku tak adalah nak cakap nama-nama. Aku nak cakap siapa mula and siapa latest je. Okey, kat sini kita ada seperti yang kita tahu 17 orang yang dah menang piala ni. And then player pertama yang memenangi anugerah ni adalah yang tak lain tak bukanlah our legend Rafael Benevite pada tahun 2003. And then yang paling latest yang kita tahu Joe Philip pada tahun 2019 dia yang semasa dia beraksi bersama Benfica. Okey, yang agak duka cita kat sini pada tahun ni anugerah ini dikatakan tak dilangsungkan kerana pandemik COVID-19
Okay, habis introduction aku, kau nak aku jadi introducer sangat kan? Lambat aku cakap gini. Okay, sekarang sekarang kita masuk pada soalan Okay, sekarang ni first question yang aku nak tanya kepada Ayub Okay Ayub? Boleh. Okay, Tanya. kau main Football Manager kan? Main. Okay, so mesti kau tahu punya segala perkara pasal player ni kan. Lagi player wonderkid ni kan, daripada segi ability dia, performance dia. So soalan aku simple je, kenapa kau suka explore player muda ni? Kenapa? Sebab Ini apa? Berdasarkan Football Manager ke? Tak ikut kisah. lah. Tak kisah lah. Tak kisah. Ha. Sebab kalau main Football Manager, kalau dia yang seronok ya, kau main daripada ada challenge tau, daripada bawah, lepas tu kau bawa tim tu di atas. Contoh kalau kau main EPL, kau bawa Wolves ke menang UCL ke, something like that lah. So kalau nak beli player star mahal, dapat kelab macam Wolves yang dia bagi budget setahun pun 31 juta, nak aram bapak kedekut kan. So Biasa. So nak tak nak, kau kena beli player muda dulu untuk kau jadikan dia betul-betul meletup. Betul. Jadi adalah di sebab itulah kenapa aku suka player muda. Selain daripada boleh acah-acah macam Arsene Wenger kan dia kan player muda, semua budak-budak, semua Fabregas pun dia beli masa umur 16 tahun. Betul. Salah satu sebab dia. Okay. Next question Ciwang. Itu je Yop. Jawapan kau? Cukup, aku nak panjang-panjang mana lagi ada banyak lagi soalan. Mana nak tahu. Tanya. Okey, untuk Amir pula. Amir Rudin Perlu ke Wonderkid ni diserap awal dalam first 11 sesebuah tim? Okey, itu je soalan aku. Jadi ada pros and cons dia lah. Okey. Kalau pros dia, aku rasa dia dapat environment game tu lah, macam mana nak main game sebenar. So kalau dia punya cons dia pula, expectation daripada penyokong tu sendiri. Kau masuk team tu, mesti dia nak tengok kau. Oi, ni mesti boleh. Apa punya, macam contohnya kalau kelab macam kelab besar macam Manchester City, dia nak fast achievement tau. Betul. So kalau budak muda ni dia macam kan. Tapi daripada situ juga dia boleh belajar macam mana dia nak dia dapat pelanggan mata sikit demi sikit mesti jadilah terbaik insyaAllah. Faham. Okay, soalan seterusnya. Next question Mas. Soalan seterusnya untuk Ayub. Okey, sekiranya ada tawaran daripada kelab besar, so perlu ke Wonderkid ni dia pergi ataupun terlalu awal untuk diorang? So mungkin macam kita tengok macam Vinicius Real Madrid bid dulu, dapat ada agreement, tapi diorang bagi loan dulu dekat kelab lama tu selama 1 musim atau 2 musim ke. Sekarang ni trend nampak macam Real Madrid pun dah start macam tu, ada kelab-kelab lain macam Arsenal sendiri untuk William Saliba kan. So apa pendapat kau? So patut ke diorang pergi ataupun diorang stay dekat kelab asal? Ini kalau pendapat aku dia kelab-kelab besar ni dia akan beli player muda sebagai insurans lah untuk masa panjang punya. Contoh macam Vinicius tu umur dia baru berapa belas, waktu panjang lagi dia punya tu, dia punya career. Nak 15 ke 20 tahun kan. Kalau normal punya player 28 punya peak. So kalau kelab-kelab besar ni beli diorang awal, sekurangnya diorang dah pegang player tu untuk masa depan diorang. Lepas tu kalau diorang loan pun bukan bagi satu masalah daripada biar budak-budak tu mereput je dekat bench, baik bagi dia loan. Betul. Kurangnya diorang dapat minit permainan, diorang boleh main, diorang boleh belajar. Kalau diorang duduk dekat tim besar macam Real Madrid pun, waktu training tu diorang boleh belajar dengan player-player yang memang star punya. Contoh tengok macam Chelsea berapa ramai player-player muda dia. Betul, Dia ramai. player boleh buat sampai 3-4 tim tu. Kau nampak ramai. Maksudnya yang menjadi pun bukan semua yang akan menjadi juga sebenarnya. Jadi ada bagusnya macam tu kalau dia beli player-player muda sebab untuk masa depan je lah bagi aku. Itu je. Itu je jawapan daripada Ayub. Aku pula pertanyaan kepada Amir lah. Yes. Okay. Amir,
Di manakah patutnya Wonderkid ni bermain? Untuk pendapat kau lah, mana-mana Wonderkid, sama ada kelab yang berada di pertengahan ataupun kelab yang dah ada fame ataupun kelab bawahan untuk mengembangkan bakat diorang. So, apa kau punya ujian? Aku rasa diorang lebih sesuai dengan kelab biasa-biasa lah. Macam Biasa, contoh kelab dekat Eredivisie ke, Liga Belgium ke, Liga Turki. Kalau nak main Serie A pun tim yang pertengahan, Bundesliga pun tim pertengahan. Jangan bisa kau tak power lah kau. Dia tengok kan. Macam kita boleh tengok sendiri lah. Lepas PL 2018 2019 player Ajax banyak dah kena borong. Betul. So kira kalau nak main tu pilih tim yang just nice lah. Dapatkan minit-minit perlawanan. Okay, kat situ ada scouting, akan tengok player macam tu lah. Betul. Nasib lah kalau tiba-tiba dapat offer Arsenal ke Dortmund ke. Kadang-kadang nasib player macam mana. Tu je lah. Okay, aku ada penambahan sikit. Sekarang kita boleh tengok Dortmund rancak memborong player-player muda. Yang paling latest pun dia ambil player dari Birmingham kan. Birmingham kan. Yes. Itu je. Okay, soalan lain? Okay, soalan untuk Ayub pula. Lagi. Okay, aku cerita satu situasi dulu. Hari tu aku scroll Twitter and then aku ternampak tweet daripada Haaland. Okay, tweet daripada Haaland. Okay, tweet daripada Haaland tu pasal birthday dia lah. Dia tweet something. Tapi aku tak confirm tu betul Haaland official ke tak. So aku buka. Okay, so aku baca-baca reply untuk birthday dia tu. Ada yang cakap macam ada fans MU lah. Fans MU ni dia cakap kau kenapa join Dortmund? Kalau kau join MU, kau dah dapat verified lah. Twitter tu kan ada verified, Insta pun ada verified. Jadi fans tu mempersoalkan lah benda tu. Dia kata Greenwood yang daripada squad muda tu pun dah verified. Ceritanya tu soalan dia aku nak kaitkan. Apa beza Wonderkid sekarang ni dengan Wonderkid yang zaman dulu? Sebab sekarang kita dah ada pendedahan social media, kita dah ada teknologi, kita dah ada YouTube. Even sekarang pun kita orang cari topik pasal Wonderkid pun kita buka YouTube dulu. So, sekarang ni semua benda senang cari. Tapi dulu semua bergantung kepada akhbar, betul tak? Macam Nistroy, mungkin Nistroy dulu orang nak tahu Nistroy ni power, okey tengok surat khabar ke apa ke, baru ada interviewer apa orang cakap-cakap pasal player muda ni. Apa pendapat kau? Dapat pendedahan Kalau cuma bezanya dulu dengan sekarang, dulu media sosial tu kurang tau. Dulu dia banyak media cetak. Contoh macam Ciwang tu dia kuat tu beli majalah WCL tu. Bapak kuat dia, penuh dekat dia punya dinding. Tampal semua gambar Torres lah, apa benda lah. So kalau yang dulu sebab pendedahan tu kurang sebab media itu sendiri. Media tu datang daripada media cetak dia. Dia punya media tu terhad. So cerita untuk sampai tu pun terhad. Kalau yang sekarang semua di hujung jari je. Macam nak cari contoh kalau Haaland tak kenal Haaland. Boleh google je Haaland tu siapa, tengok. Dibantai Liverpool, lepas tu dibantai PSG walaupun PSG keluarkan diamond. Semua dah ada kat YouTube, orang dah buat compilation dah gol-gol dia, betul tak? Semua ada dah. Cuma bezanya dulu dengan sekarang, cuma tu je lah pendedahan media je lah. Sekarang ni semua senang sebab dah di hujung jari dengan pakai internet laju. Dulu susah sebab media cetak je. Kena pergi kedai beli majalah, beli surat khabar. Tu kalau betul cerita tu, kalau tak betul kita lain pula. Aduh dapat aku. Okay, terima kasih. Okay, soalan seterusnya Mal. Okay, untuk soalan terakhir ini soalan terakhir. Okay, aku nak tanya Amir. Okay, Amir? Okay, alright. Okay, aku ni nak cakap pasal Golden Boy Award dah, anugerah Golden Boy ni. Dari 17 orang yang menang award ni, seorang defense je yang menang award ni. Which is yang kita tahu Matis De Ligt pada tahun 2018. Yang kita tahu yang menang 9 orang forward and 7 midfielder. Okay, soalan aku, adakah anugerah Golden Boy ni hanya lihat kepada gol semata-mata? Hanya nak cari player muda yang main daripada posisi pertahanan tu susah sikit.
Kalau yang daripada striker, wing, midfield, itu senang sebab banyak. Kita boleh tengok apa Mbappe, apa lagi Ronaldo, banyak lagi kan. Defend ni, kalau dalam FM dia selalu bagi hints and tips. Biasanya defend ni akan matang bila usia dia 26 tahun ke 27 tahun macam tu. Itu dia akan matang. So keeper pula susah nak dapat sebab biasa keeper senior lah dalam tempat. Susah budak-budak muda main. Kalau ada pun seorang dua je. Itu je lah. Okay, cukup dengan soalan. Okay, kita move kepada segmen seterusnya atau formation Wonder Kids lah. Okay, Mah? Boleh take over? Boleh share. Okay, so aku akan share pilihan daripada segmen tenang sendiri. So semua nampak kat skrin? Nampak? Okay, semua nampak kat skrin. Okay, ini pilihan Wonder Kid ikut formation lah kita orang 4-3-3. So yang pertama kita ada Abalafon. Abalafon ni okay, macam Amir cakap tadi, kat Football Manager sendiri pun susah nak cari keeper muda kan yang power sebab biasanya memang sini-sini main. Tapi aku dapat jumpa dua orang yang aku rasa layak, tapi aku letak satu je. Siapa lagi seorang? Albalafon dan juga seorang lagi Donnarumma lah, of course Donnarumma. Dengan umurnya yang baru 20 kan. Okay, Albalafon ni umur dia 21 and dia dah start game untuk dia start nama dia naik kat Toulouse lagi. And then dia berpindah ke Fiorentina. Kat Fiorentina je tak apa nak jadi sangat. Dan dia sekarang main squad utama untuk Nantes, tapi pinjaman je lah. Okay, untuk center back lah, aku sentuh pasal center back dulu. Center back kita orang yang kita orang pilih Upamecano, Dayot Upamecano main untuk Red Bull Leipzig, dan juga Ozan Kabak yang bermain di Schalke sekarang. Upamecano harga dia 45 juta. Memang mahal lah pada aku. And aku sebagai peminat MC sendiri, aku nak dia ada dalam pasukan MC lah. Ganti bagi John Stone tu hantar kat Arsenal ke apa, aku tak kisah. Kira ambil Upamecano ni main sebab apa, dia style dia aku rasa Pep pun suka. Dia boleh transition, dia boleh bawa bola ke depan, cantik lah pada aku. Ozan Kabak ni pun first 11 untuk Schalke season ni, and umur dia 20, tapi apa yang aku nak highlight kan, dia tak pernah ada red card lagi lah setakat ni. And debut dia untuk Turki start umur 19 tahun. Pada aku muda lah, satu pencapaian lah. Okay, untuk right back pula kita orang pilih Max Aaron. Max Aaron ni orang kata macam mana, kontroversi lah pilihan ni. Sebab Norwich sendiri pun dah tersingkir. Jadi tapi aku berani lah untuk letak Max Aaron ni. Sebab satu, dia berani. Kalau tengok video-video dia berani. Tengok gameplay dia pun, dia boleh overlap. And dia ada agility lah, dia laju. And aku rasa dengan Norwich tersingkir ni, aku rasa Tottenham patut beli Max Aaron lah. Sebab apa, dia England satu. And then aku rasa Warrior tu pun macam dah offer. And yang terakhir untuk aku, untuk bahagian aku, Alphonso Davies, semua kenal. Ini waktu quarantine pun memang main TikTok je kerja dia. Main TikTok dengan bini dia, awet dia. Awet dia. Umur dia baru 19 and harga dia dah 60 juta. Market value dia yang aku check dekat transfer market. And kalau satu fakta kalau nak tahu, dia ni sebenarnya left wing atau right wing. Okay. And start je Bundesliga, dia dah main 3 game sebagai left wing dan right wing. Tiga-tiga sebagai sub. Tapi lepas satu game tu lawan FC Paderborn ke, aku tak ingat nama tim tu. Dia masuk sebagai left back and Alaba masuk sebagai center back. And start daripada game tu terus dia main left back. And aku rasa dia ni kunci kejayaan Bundesliga Bayern Munich lah untuk season ni. Dengan 3 gol dan juga 9 assist. Aku rasa Lewandowski dapat 50 gol pun sebab dia ni lah juga. Sayang lah dia ni kan. Aku rasa dia takkan ke mana-mana lah untuk musim depan dan musim akan datang. Okay, balik pada Ciwang. Okay, aku akan cover untuk bahagian midfield sebenarnya. So korang mungkin akan tertanya kenapa aku letak dua defensif sebenarnya kat situ. Tonali dengan Kamavinga. Dua-dua main player role yang sama.
Tapi salah seorang tu boleh main ada position iaitu central midfield. Boleh dengar tak suara aku? Dengar. Okey, ingat tak dengar. Okey, dua player defensif tapi boleh main ada position iaitu central midfield. So aku cover untuk Kamavinga dulu. Kamavinga, umur dia 17 tahun. Dia sekarang main untuk kelab Club Stade Rennes kat France Okey. Kenapa aku pilih dia sebenarnya untuk sembang tendang ni lah. Kenapa pilih untuk Kamavinga? Kerana aku tengok gameplay dia ala-ala seperti Paul Pogba. Aku dah bincang dengan Mal. Bila dia dapat bola, dia akan turning bola tu. Sama macam Pogba, dia akan cuba buat skill lah. Dia tak macam ada defensif yang lain. Dia tak fancy main dia untuk defensif tu. Itu Kamavinga. Dan Kamavinga sebenarnya juga sekarang dikaitkan untuk ke Real Madrid lah, untuk alternatif kepada Casemiro. Andai kata Casemiro injured ke atau apa, so Real Madrid cuba nak pancing Kamavinga ni. Gol Kamavinga kat Stade Rennes 1 gol untuk season ni dengan 2 assist. So starting 11 di season ni 86% untuk Stade Rennes. Bagi aku okey lah untuk youngster macam Kamavinga ni start dekat tim dia. So kedua position dia untuk midfield, untuk pilihan sembang tendang adalah Tonali. Siapa tak kenal Tonali? Tonali adalah jelmaan Pirlo katanya. Okay, tapi bagi aku dia belum capai tahap Pirlo tu lagi. Pirlo pula. Tonali sekarang main untuk kelab Brescia dekat ni Serie A. So Tonali berumur 20 tahun, main sebagai defensive midfield dengan appearance pada season ni adalah 32 kali, 1 gol, 7 assist. Bagi aku defensif untuk statistik tu dah okey dah. 89% dia punya starting 11 bagi season ni. Bagi aku okey. So Tonali dia punya macam biasalah, kita boleh tahu Tonali dia main long ball macam tu, sama macam Pirlo. Tapi bagi aku dia belum mencapai tahap Pirlo lagi, mungkin terlalu muda untuk kita nilai. So Tonali dikaitkan untuk ke Inter Milan. Bagi korang macam mana? Okey. Aku rasa dengan Brescia yang tersingkir pun aku rasa dia patut cari slot yang lagi besar. Memang betul. Lepas tu memang dia akan pindah. Sekarang yang paling kuat dikatakan untuk ke Inter Milan lah. Main bawaan dengan Conte. So seterusnya, wah ini best kid. Sebab ini bakal-bakal. Okay, Kai Havertz. Siapa tak kenal Kai Havertz? Player berumur 21 tahun, asal Jerman, main untuk kelab Bayer Leverkusen. Gol dia untuk season ni 12, assist 6. Starting 11 pada season ni 85%. Minit bermain dia season ni 80%. Operasi sebagai attacking midfield Havertz. Memang dia sebenarnya dah minta keizinan dari Bayer Leverkusen untuk caw. So sekarang tengah tunggu deal antara Leverkusen dengan Chelsea. Tak tahulah jadi ke tak. So bagi aku dia pun nak caw, dia nak mengembangkan bakat dia dengan pilihan kelab dia. Aku tak tahu Chelsea ke atau apa. So Havertz Spurs. So Havertz bernilai mahal sikit 81 juta. Gila. So itu, beralih kepada bahagian atas pula, Iqmal. Okey, untuk forward pula pilihan daripada sembang tendang, iaitu first sekali aku akan cerita pasal Helen lah. Siapa kenal Helen Okey, daripada statistik yang kita tengok daripada semua competition, okey. Siapa ni Helen ni, dia dah membuat appearance sebanyak 40 appearance, and then goal dia 44. Okey, jarang kita tengok even player senior tu gol lagi banyak pada appearance. So kat sini kita boleh cop Helen ni memang pada masa akan datang dia akan jadi superstar. Dengan lagak dia dengan gaya macam Ibrahimovic So kat situ aku rasa kalau jika dia kekal ke disiplin dia, and then dia main lah seperti biasa, cara dia main
and then orang-orang bawah tu tolong dia, banyak assist ke dia, and then aku rasa dia boleh jadi seorang superstar dengan assistnya, dengan 10 assist. Nampak center forward kat sini, even dia pun center forward dia boleh juga bagi assist. Jadi aku beralih kepada Jadon Sancho. Okay, yang ni adalah player yang dikaitkan dengan Manchester United. Aku harap jadilah, even mahal harga dia kan. Tapi nak macam mana? Kita perlukan sekarang right wing. Okay, untuk statistik untuk Sancho ni, okay, dia membuat appearance sebanyak 44, gol dia 20 and then assist dia pun 20. So total goal contribution dia adalah 40. Yang nampak sini. So memang betul lah dia punya position dia berada di right wing forward. Dia boleh buat goal and then dia boleh assist. So kat sini kita boleh nampak dia ni cara gameplay dia pun sangat-sangat cantik, and dia banyak buat turning, dia banyak masuk, macam aku nak cakap macam Robben pun boleh lah kan. Lepas sikit je kaki cepat ni kan. Okay, ni aku cerita sikit lah pasal Sancho. And then Greenwood, okay, my man, he is our wonderkid Manchester United Okay, permulaan Greenwood ni sebenarnya dulu aku tak apa kenal Greenwood ni siapa sebenarnya. And then bila Soldier sebut nama dia pun aku tak selera nak dengar sebenarnya, Greenwood ni. Tak selera nak dengar lah. And then bila Soldier dia tiba-tiba mention nama dia, and then Soldier dia cakap pula dia ni punya finisher dia sangat-sangat cantik kan. So aku pelik Greenwood ni, finisher dia bagus sangat And then bila appearance dia start dari depan lead tak silap aku, and then dia main sikit-sikit nampak dia punya turning dia tu Prestige lah, seperti Prestige lah. Tak cakap betul, memang boleh dikaitkan dengan Prestige juga Greenwood ni. And then dengan berbekalkan dengan 19 gol pada musim ni and 5 assist, even dia punya appearance pun 48, sebab dulu sebelum Covid dia agak kurang sikit, tapi dia ada tunjuk shot on target dia sangat cantik. And then lepas COVID-19 ni, tengok dia punya prestasi sangat-sangat cantik. Sekali shoot bomb pun, dua-dua kaki hidup, left right, memang. So kat sini aku, kami orang decide untuk letakkan Greenwood ni, even dia bermain center forward, and then kami letak dia di left forward sebagai alternative untuk position gitu je. Okay, Mak? Okay, so nak tanya sikit lah kepada panel kita, Amir dan juga Ayub. Macam mana pula dengan korang? Korang ada position yang korang tak setuju ke, ataupun ada player yang mungkin korang rasa aku rasa yang ni lagi layak, yang ni tak layak. Apa pendapat korang? So kita mula dengan Amin. Sekejap ya, bagi check tu. Boleh. Boleh check lah. Ataupun Ayub kalau dah ready boleh? Boleh cakap lah, tak kisah pun. Mana kau orang rasa Okey je sebenarnya ini. Cuma tu apa, center midfield tu Camavinga tu aku rasa mungkin boleh tukar dengan ini kalau pilihan aku lah. Okay. Zaniolo, Tonali Zaniolo daripada AS Roma. Yes. Nicolo Zaniolo. Zaniolo. Kita pun jijik juga dia punya gameplay tu. Kau budak tu. So yang lain aku rasa front 3 tu dah meletup lah tu. Mantap lah. Yang defend pun okey dah tu. Cuma aku rasa tu je lah. Apa Camavinga tu tunggal dengan Zaniolo kan. Okey juga tu. Tu je lah kalau aku punya pendapat lah. Terima kasih Ayub. Amir pula macam mana? Okey. Bagi aku Aaron tu mungkin kena tukar dengan Trent Arnold. Trent Arnold crossing dia jahat tu. Tak boleh tak cakap. Crossing jahat. Ricky dia pun jahat juga. Muasa punya budak. Apa? Ricky pun jahat juga. Ricky pun jahat. Itu jahat. Lagi satu aku rasa Sancho pun boleh tukar dengan Ancelotti lah. Okay. Ancelotti laju haram. Laju gila. Midfield aku tak ada sangat sebab midfield pun susah nak cari. Defense okey lah. Defense pun aku susah nak cari. Keeper Donnarumma je lagi satu. Donnarumma lah. Donnarumma. Nama apa pendapat kasi nama? Kita nampak sini player England lah ramai yang antara pilihan kita. Betul. Agak ramai yang player England. Betul. 3. 3.
Mungkin agak bias lah kita sebenarnya. Kita tengok APL je kan. Nampak sangat tengok-tengok. Tapi ada dua jenis okey dah ni, dua jenis. Boleh lah. Boleh tu. Okey Iqmal, Okey, dah habis tak ada apa-apa dah itu saja. Okey, aku dapat proses ya. Okey, sekarang ni okey, tamat dah kita punya perbincangan topik pada kali ni Okey, apa-apa pun aku nak ucapkan terima kasih banyak kepada Ayub dan Amir kerana sudi yang menjadi panel kita pada hari ini, dan kami sangat appreciate kerana sudi menjadi panel untuk Sembang Tendang. Okey, cuma satu lagi aku nak highlight kat sini. Okey, segala macam perbincangan kita, perbincangan kami hari ini adalah hanya berdasarkan pendapat kami semata-mata. Kalau korang yang menonton ni ada pendapat tentang Wonderkid dan korang boleh share kat ruangan komen. At least kan Wonderkid dan korang sendiri. And then jangan lupa like share and subscribe video kami. And then sekiranya korang ada tajuk yang korang ingin kami bincangkan pada masa akan datang, korang just type dekat ruangan komen. Okay, alright. Segala yang baik datang daripada Allah dan segala yang buruk datang dari kelemahan kami sendiri. Wow. Okay. Faham Betul. Aku cakap dah. Semua kali dia. Aku macam pengawas tu. Okay. Sehingga berjumpa lagi pada minggu hadapan pada hari yang sama dan waktu yang sama dalam rancangan Sembang Tendang. Aku Iman Ham, thanks for watching. Sekejap, kita punya trademark. Sebelum tu Taja je. Aku nak highlight Brohan kat situ. Brohan tak aku topi Fila, baju macam tu. kau idolakan dia. Aku idolakan dia. Okey, terbuka nama aja. Cium lah. Macam mana kau ajar aku tadi? Aku ajar tu Okey, dia ajar sekali Aku cakap 1, 2, 3. Sembang Tendang. Okey. So, kita buat sama-sama lah. Okey. Kita buat sama. 1, 2, 3. Sembang Tendang. Rambut. Boleh cantik. Rambut. Kita buat pengangkap je dah. Korang sporting. Betul korang sporting. Okey, Okay guys. Terima kasih. Okay. Terima kasih semua guys. Assalamualaikum. Suara sudi. Thank you. Alright. Okey, insyaAllah kita jumpa lagi dalam masa yang akan datang. Terima kasih. Okay.